Bismillah. Testing 1, 2, 3. Okey. Testing 1, 2, 3, insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama dapat kita meneruskan program kita yang kita susun, insya-Allah, dalam rangka untuk kita sama-sama meningkatkan lagi kefahaman kita, meningkatkan lagi kesedaran kita bagaimana pentingnya untuk kita duduk berada dalam suasana memperbaiki diri kita. Suasana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beruntung, iaitu mereka yang sedikit di akhir zaman tetapi mereka berada dalam keadaan memperbaiki diri mereka. Itu amalan yang paling utama sekali. Amalan yang paling utama setelah masuk Islam, setelah mengucap dua kalimah syahadah, ialah kita sentiasa islah diri kita. Kita memperbaiki diri kita daripada keadaan yang lemah kepada kuat, keadaan yang sakit kepada sihat, daripada akal yang tidak berfikir kepada akal yang berfikir. Dan kita nak sama-sama memperbaiki diri kita sehingga insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memilih kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, al-mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah. Dan untuk itu maka marilah sama-sama kita merendahkan hati kita, kita mengikhlaskan hati kita untuk kita sama-sama meningkatkan lagi rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sama-sama tajdidkan iman kita, tajdid iman kita, perbaiki iman kita. Sama-sama kita mengucap kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada zaman ini, pada akhir zaman ini, sekarang ni, maka Islam berada dalam keadaan yang dagang, ganjil, asing. Sekarang ni kita dah rasa dah sikit-sikit. Tak lama lagi kita akan rasa lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Sehingga kan Islam bukan sahaja menjadi dagang dari sudut orang-orang ramai tidak menerimanya, tetapi Islam akan menjadi dagang apabila orang Islam mengambil Islam yang telah dicampur adukkan dengan sesuatu yang jahiliyah,
sesuatu yang gelap, yang keluar daripada Islam. Sedangkan Allah gambarkan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum la ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara al-haq dan batil. Kita tak boleh campurkan al-haq dan batil. Janganlah kamu campurkan yang hak dan batil sedangkan kamu mengetahui apa yang kamu buat. Jadi sebenarnya akan sampai satu ketika orang Islam dia mengamalkan Islam, dia kata dia menghayati Islam, dia kata dia orang Islam, tetapi rupanya yang diamalkan tu bukan Islam. Yang diamalkan itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalaupun ada daripada Allah, dia campur adukkan. Sebab tu Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ni, kalau tak silap saya ayat 40. And wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dan batil. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan, famaza ba'dal haqq illa dhalal. Maka selain daripada yang benar itu al-haq, semuanya sesat. Semuanya batil, sesat. Jadi antara dagangnya Islam di akhir zaman, ketika mana manusia pada hari ini berlomba-lomba nak mencari kekosongan hidup mereka, tipu daya Al-Masih Dajjal akan menyebabkan kita mengambil Islam. Tetapi rupanya Islam acuan bukan daripada acuan Allah. Bukan acuan Allah, acuan lain. Mungkin kita kata acuan Amerika, Islam ala Amerika. Acuan Saudi, Islam ala Saudi. Ataupun Islam ala liberal. Dan Islam ala sekular. Islam ala komunis. Totalitarian, Islam ala komunis. Jadi kita akan melihat dagangnya Islam di akhir zaman bukan lagi hanya sekadar orang bukan Islam tolak Islam. Orang bukan Islam takut dengan Islam. Tapi umat Islam sendiri akan menolak Islam atas alasan bahawa apa yang mereka lakukan itu dah Islam dah. Sedangkan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi bahawa tidak ada sesuatu pun yang boleh kita nak samakan, nak boleh satukan antara al-haq dan batil tadi. Tak boleh campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Sebab itulah bagaimana cara kita nak melepaskan diri daripada fitnah ini. Kalau digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku ramai bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Dipanjatkan ceritalah panjang hadis ni. Digambarkan apakah ada selepas baik itu buruk? Ada. Lepas buruk ada tak baik? Ada baik. Tapi ada dakhanun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dakhanun ini? Asap. Kita kata ad-dukhan, bukan dakhanun ni, macam bukan. Asap satu yang samar-samar, satu yang nampak macam okey tapi tak okey, macam itu. Jadi kita lihat hari ini akan timbul masa tu. Hari ini kita tak nampak sangat. Hari ini kita ingat orang Islam, orang bukan Islam. Orang Islam ramai, orang bukan Islam, orang bukan Islam ramai, orang Islam sikit. Tapi akan sampai satu waktu fitnah yang melanda umat pada hari ini. Umat Islam ingat dia Islam, umat Islam ingat dia Muslim, malahan dia kata itulah dia Islam. Sedangkan Islam yang dibawa itu adalah Islam acuan Dajjal, acuan kepada orang-orang yang mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Ini perkara yang kita nak kena rasa. InsyaAllah malam ni kita akan sentuh secara detail sikit. Jadi apakah yang boleh kita buat? Apakah yang kita boleh buat? Tidak lain tidak bukan apabila kita membersihkan hati kita, membersihkan akal kita, kita berpegang dengan prinsip-prinsip Islam yang hakiki, yang benar tadi, kita faham, maka kita akan dapat. Maka sebab itulah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang beruntung tu? Siapakah mereka yang mendapat tuba lil ghuraba? Siapakah mereka yang beruntung itu? Dari kalangan orang yang sedikit, orang yang ganjil, yang asing tadi, alladzina yaslihun idza fasadan nas, mereka itulah orang-orang yang mengislah dirinya, mereka memperbaiki dirinya ketika mana manusia lain rosak, ketika mana manusia lain rosak. Maka di sinilah kita telah membincangkan tentang perkara yang kita lihat pada beberapa siri yang lepas. Kita sambung sikit. Antaranya lah apabila kita telah berada di dalam suasana untuk mengislah akidah kita. Dan islah yang pertama sekali adalah islah akidah. Islah akidah. Dan kita telah membincangkan tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan kemudian kita telah membincang tentang bagaimana perkara nak dapatkan dan sebagainya. Dan insya-Allah ini kita sambung bahagian yang sebahagian daripada perkara yang mendinding kita
daripada yang mendapat islah tadi, mendinding kita, yang menyebabkan kita tak meningkat, perkara yang menyebabkan kita tidak bergerak, kan? Walaupun kita nak bergerak, kita dah sembahyang dah, puasa dah, kan? Kita dah dengar majlis ilmu, tapi kita masih sama je, tak meningkat-meningkat, kan? Khusyuknya sama, mungkin khusyuknya makin teruk, mungkin ada, ataupun ikhlasnya sama atau makin teruk. Jadi kita dah bincangkan semalam kemarin iaitu berkenaan hari Sabtu yang lepas, berkenaan bagaimana perkara yang mendinding kita daripada mendapatkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengislah diri kita itu. Kita dah membincangkan itulah berkenaan dengan nafsu, yang merupakan betapa tebalnya nafsu. Kita dah sebut dah dua perkara yang akan menyebabkan kita tidak boleh nak islah akidah kita. Akidah kita tak boleh nak islah. Yang pertama sekali ialah apabila yang kita pentingkan dalam hidup ini ialah kesenangan. Kita pentingkan dunia ni. Itu dah kita bincang dah. Kemudian yang kedua, yang kita tuju, yang kita fikirkan, yang kita fokuskan ialah makhluk Allah, manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dua perkara ini berlaku, maknanya nafsu sedang menguasai diri kita. Walaupun kita sembahyang, kita puasa, kita tak ke mana-mana, tak akan ke mana-mana selagi ada dua perkara tadi yang kita sebut hari Sabtu lepas. Kan Allah gambarkan dalam suratul Syams, surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu azim. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan penciptaan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan-jalan fujur, jalan-jalan jahat, jalan-jalan untuk ingkar daripada syariat Allah, dan juga taqwa, jalan-jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah, taqwa. Jadi maknanya jiwa ni, kesempurnaan penciptaan Allah ni, dia ada dua ilham, ada dua jalan Allah bagi kat kita. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan wa hadainahun najdain, di hadapan kamu ada dua jalan, al-Islam wa ghairal Islam. Islam dan bukan Islam. Ghairal Islam, selain Islam, itu adalah satu. Islam satu, ghairal Islam dua. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tengah-tengah. Siapa yang ambil tengah-tengah, itu ghairal Islam. Sebab tu Nabi gambarkan dalam hadis ni, al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu satu sistem. Satu sistem, namanya Yahudi ke, namanya Kristian ke, namanya Hindu ke, namanya liberal ke, namanya sekular ke, namanya plural ke, tak kira lah apa pun namanya. Asal kufur, tidak mentauhidkan Allah, maka dia adalah satu sistem. Ini kita bimbang kan, dia kata kita ni mengkafirkan orang pula. Kita bukan mengkafirkan orang, kita nak sebut kat sini siapa yang nak ambil Islam, Islam tu satu je, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tadi. Maka yang lain daripada itu tidak ada. Maka Allah gambarkan kesempurnaan penciptaan manusia ini ialah dengan dia memberikan ilham. Maksudnya diberikan ilham, dia beri pilihan. Fa'alhamaha fujuraha, maka diilhamkan kepada manusia itu fujur, perkara yang keji, perkara-perkara yang kita kata fasik, yang membawa kepada kejahatan, dan juga taqwaha, dan juga takwa. Jadi Allah bagi ilham kepada kita, petunjuk kepada kita nak pilih mana. Kita boleh pilih, biiznillah, dengan izin Allah, dengan qada dan qadar Allah, kita boleh pilih mana satu kita nak. Maka setelah kita pilih Islam, maka bukan cukup hanya sekadar kita pilih takwa, tapi qad aflaha man zakkaha. Maka Allah gambarkan, maka beruntunglah siapa yang pilih Islam tu, yang membersihkan diri dia, wa qad khaba man dassaha. Siapa yang pilih Islam tapi tak nak bersihkan diri, rugi dia. Maka sebab itulah kita nak gambar kat sini bagaimana kita telah membincangkan pada hari Sabtu yang lepas, iaitu bagaimana keadaan orang Islam tidak akan meningkat, tidak akan boleh islah tauhidnya, ibadahnya dan sebagainya, sekiranya dia masih lagi tebal dengan nafsu. Jadi ini antara perkara yang kita, jadi untuk kita nak melawan nafsu ni pula, dia ada tajuk dia mujahadatun nafs, itu tajuk lain. InsyaAllah kita akan bincang kemudian. Tapi untuk pada hari ini kita sambung apa yang telah kita bincangkan tadi, untuk benar-benar kita islah akidah kita. Untuk islah akidah kita, maka kita kena melihat satu perkara yang kita bincang hari Sabtu, kita sambung hari ini, iaitu apakah dia perkara-perkara yang
menghalang kita meningkat. Ini perkara yang menghalang kita meningkat. Yang pertama kita sebut nafsu, kita dah bincang lah. Kemudian yang hari ini kita susut bagaimana apabila kita sepatutnya kita macam mana? Itu soalannya. Sepatutnya kita apabila kita telah mula Islam, kita mula kenal Allah, mula beriman pada Allah, mula yakin pada Allah, mula menuju kepada mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah akan bagikan cahaya pada kita. Allah bagi cahaya Islam, al-Islam. Apa cahaya Islam ni? Apa tanda cahaya Islam? Tanda cahaya Islam ni ialah apabila Allah memberikan satu keyakinan dalam hati kita, satu perasaan dalam hati kita, kekuatan dalam fikiran kita, bahawa apabila kita melihat sesuatu, maka kita akan melihat mula sekali ialah af'al Allah, perbuatan Allah. Yang mula sekali kita akan melihat perbuatan Allah. Itu disebut nurul Islam. Nurul Islam ni yang kita sebut ni ada 3 jalan. Nak dekat Allah ada 3 jalan. Apa dia, ingat tak? Yang pertama sekali, jalan ibadah. Jalan ibadah. Orang tu buat amal macam-macam amal. Jalan ibadah. Yang kedua, jalan zuhud. Jalan menuju ke akhirat. Meninggalkan dunia, menuju ke akhirat. Hatinya tu, hati. Yang ketiga, jalan ma'rifatullah, dengan kenal Allah. Daripada ketiga-tiga jalan ini, jalan yang paling tinggi sekali, yang paling asas, yang paling tinggi, yang menyebabkan kita ni sama-sama menjadi hamba Allah, ialah kita bila mengenal Allah. Maka sebab itulah nurul Islam tak cukup sekadar kita melaksanakan hukum Islam, rukun-rukun Islam, sembahyang, puasa, haji, zakat, haji, kemudian kita mengucap 2 kalimah syahadah, ada 5 rukun Islam. Jadi bila kita buat rukun Islam, kita dah Islam dah. Itu dah sudut syariatnya, dari sudut kita kata hukum-hukumnya. Tapi dari sudut kita kata hakikat Islam itu apa? Hakikat Islam itu ialah apabila seseorang itu telah mengenal Allah, dia tunduk kepada Allah, dia rendah diri kepada Allah, dia bergantung harap pada Allah, dia yakin dengan Allah, sehingga dia beribadah pada Allah. Itu hakikat Islam. Tunduk, patuh, dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Jadi nak kenal Allah ni pula, bukan hanya sekadar kita kenal nama-nama dia, kenal kita kata Allah ni ada dan sebagainya, tapi kena kenal dengan basirah kita, dengan pandangan hati kita. Dengan hati kita. Kita nak kenalkan akal boleh, tapi tak sampai. Boleh sampai separuh, tak sampai penuh. Nak penuhkan dengan hati. Sebab Allah menjadikan hati sebagai alat untuk mengenal Allah. Macam mana nak mengenal Allah dengan hati? Maka salah satunya lah apabila kita mula meninggalkan nafsu kita, kita kawal dia nafsu kita tadi, kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka Allah pun memberikan kepada kita nurul Islam disebut. Para ulama kata apa? Nurul Islam, cahaya Islam. Apa tanda cahaya Islam ni? Dari sudut hati tadi, basirah tadi. Tanda nurul Islam ini ialah apabila kita dah mula melihat, mendengar, berfikir, merasa tentang af'al Allah, perbuatan Allah. Itu masuk nurul Islam dah mula memancar. Kita tengok pokok, jangan tengok pokok aja. Tengok pokok, kita melihat ini perbuatan Allah menjadikan pokok. Kita melihat manusia, anak-anak kita, isteri, suami kita, kawan-kawan kita. Kita melihat bangunan, kita melihat langit, bumi, segala yang ada. Yang pertama sekali, bila nurul Islam, yang maknanya tanda basirah kita dah hidup, hati kita dah hidup, nurul Islam dah mula memancar, maka kita akan melihat pertama sekali ialah ini adalah kerja Allah, perbuatan Allah, af'al Allah. Maka ini akan meningkat sehingga kita akan akhirnya kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nurul Islam. Jadi inilah yang kita nak tingkatkan ni. Sehingga apabila seorang itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan mengenal af'al Allah, maka pada ketika itulah dia mula berjalan menuju kepada Allah. Dia mula rasa syukur ke Allah, dia mula rasa hebat Allah, mula rasa Allah ni segala-galanya lah. Kemudian lepas tu dia akan meningkat. Tapi apakah yang menghalang meningkat nurul Islam tadi? Bila nafsu tadi. Dan itu kadang-kadang, dan setelah dia memproses secara ringkas, proses nurul Islam tadi, maka akan timbul pula satu lagi, nurul iman, cahaya iman. Cahaya iman ni apa pula? Cahaya iman ni satu keyakinan. Bukan saja dia boleh berfikir, dia boleh mengetahui ini perbuatan Allah, maka dia akan ditambah lagi satu, dia panggil cahaya iman, nurul iman tadi. Dia akan mula merasai dalam hati dia bagaimana sifat-sifat Allah. Nurul iman ni sifat Allah. Dia boleh tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia tengok pokok, dia bukan tahu je pokok ni Allah jadikan. Ini perbuatan Allah ni.
Tetapi dia boleh merasai kasih sayang Allah kat situ. Dia merasai kehebatan Allah di situ. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan sebagainya. Jadi dia mula rasa. Ni dia mula mengenal Allah. Dia mula mengenal Allah satu-satu. Ini bila kita melihat dengan basirah kita, baru nampak yang ni. Kau tak nampak. Kita nampak pokok je. Nampak orang je. Nampak COVID-19 je. Nampak pandemik je. Kita nampak vaksin je. Kita nampak itu je. Kita tak nampak pencipta kepada segala yang ada. Kita tak nampak sifat-sifat Allah bersama dengan penciptaannya. Segala yang berlaku ni bersama dengan sifat Allah. Sifat Allah yang maha agung, yang maha perkasa. Tak nampak. Kenapa? Sebab kita tidak melihat dengan basirah. Dengan pandangan iman, pandangan hati kita. Maka di sinilah kita lihat benda ini terhenti. Terhenti. Kemudian lepas tu meningkat lagi. Macam mana nak meningkat lagi kita akan bincang kemudian. Tapi meningkat lagi sehingga sampai kepada Nurul Ihsan, cahaya ihsan. Cahaya ihsan. Apa cahaya ihsan ni? Dia akan mula melihat nama Allah. Sampai peringkat dia melihat zat Allah. Melihat zat Allah dengan basirah, bukan dengan mata kasar. Dengan rasa hati dia. Jadi kenapa seseorang itu tidak boleh meningkat? Maka yang pertama disebut dia nafsu yang tebal. Baik. Ada kala terhentinya seseorang itu daripada meningkat sehingga tidak boleh kenal Allah tadi, ialah dengan sebab keinginan yang lemah. Dia terhenti, tak boleh nak naik. Kenapa? Kerana himmah dia, dia punya keinginan dia, hajat dia, motivasi orang Singapura panggil motivasi. Motivasi dia lemah. Dia rasa cukup je. Sekadar kenal Allah, masuk Islam cukup. Buat rukun Islam, mengucap dua kalimah syahadah, kemudian lepas tu buat semayang, lepas tu dia puasa, dia zakat, dia haji, cukuplah. Aku dah Islam dah, cukuplah. Dia rasa macam itu. Sembahyang pun cukuplah sembahyang. Allahu Akbar. Dia tak rasa keperluan untuk meningkatkan. Dia tak rasa. Keperluan nak lebih khusyuk lagi, tak rasa. Keperluan nak mengagungkan Allah, tak rasa. Jadi dia rasa cukuplah macam itu. Ni sifat orang Melayu biasa ni. Orang Melayu macam itu. Dia suka lebih kurang apa-apa pun lebih kurang Tak adalah nak betul-betul meningkat, buat maksima sampai dia dapat A ke A++ ke kan, A+++ ke kan, tak ada. Cukuplah apa yang ada. Saya tahu sebab apa? Saya mengajar di UAE contoh tersebut pula nama UAE, tak apalah dalam UAE. Saya tengok pelajar medik contoh pedik. Pelajar engineering saya mengajar. Jadi saya mengajar juga pelajar-pelajar lain. Saya tengok pelajar-pelajar ni ada apa beza pelajar cerdik, pelajar bodoh. Pelajar yang cerdik, yang excellent 3.5 and above dengan pelajar yang 2.5 and below. Apa beza? 3.4 and above, 2.5 and below, itu CGPA dia kan. Yang A punya pelajar A, kategori A, pelajar kategori C and F. Apa beza? Bezanya ialah orang yang rendah ni, pelajar-pelajar yang rendah ni, ataupun kita lah yang rendah ni, kan, kita punya hati kita tak pernah berfikir nak bangkit, nak apa, nak berjuang ke, nak apa, tak ada. Nak ikut arus je. Ada duit makan, tak ada duit lapar, macam tu je. Dia tak ada fikir nak meningkatkan diri dia, lemah kan. Jadi begitu juga dalam tauhid basirah tadi, kita rasa tak mampulah, tak boleh lah, tak apalah, aku ni memang ahli neraka lah, tak apa, cukup lah, gitu kan. Jadi yang pertama, keinginan lemah. Kita dah bincang lah sebelum ni, iradah qawiyah. Kita dah bincang tajuk ni, iradah qawiyah. Siapa yang terlepas, tengok kuliah yang lepas. Iradah qawiyah, macam mana seseorang itu mempunyai kekuatan kehendak, daya kehendak, the will power, orang putih kata will power. Tapi ni lebih lagi daripada will power, iradah qawiyah. Kita bincang lah. Jadi orang yang tidak ada iradah qawiyah ini, dia pasti tewas, insya-Allah, biiznillah. Kalau Allah nak bagi dia menang dan kuat, Allah akan bagi dia iradah qawiyah. Dia daripada orang yang lemah kan, orang yang ikut aja, tak payah fikir, tak nak apa, kepada orang yang kuat, Allah akan bagi dia. Itu contohnya sifat-sifat yang Allah sayang kan. Baik. Jadi sebab itulah yang pertama sekali, keinginan lemah. Jadi kita rasa sampai mati pun kita setakat kenal Allah macam itu je. Kenal Allah dengan akal je. Kenal Allah dengan setakat tauhid af'al. Tauhid af'al ni cukup je. Kenal perbuatan Allah cukup. Maka yang pertama, keinginannya lemah. Yang pertama. Jadi macam mana nak tingkat keinginan tinggi ni, iradah qawiyah ataupun himmah azimah. Dia panggil himmah azimah ini, suatu daya yang tinggi. Itu ada tajuk lain tu, tajuk lain. Tapi nak sebut kat sini, itu nombor satu. Nombor dua,
Ada kalanya berhentinya kita tak boleh nak meningkatkan, nak islah akidah kita, nak islah tauhid kita yang ada dalam kehidupan kita, kerana kita rasa kita dah sampai puncak dah. Kita rasa kita dah best dah. Kita dah sampai maksima dah. Semayang macam mana semayang? Okay, alhamdulillah saya semayang. Saya semayang. Puasa, alhamdulillah saya puasa. Kan? Tapi tak tengok semayang khusyuk tak? Saya rasa okey kot. Kan? Puasa, saya rasa puasa pun okey. Saya cukup 30 hari. Bulan Ramadan cukup. Semayang puasa lagi Senin Khamis. Tapi macam mana puasa? Apa dan puasa buat? Mata macam mana mata? Jaga tak mata? Alah, sekali-sekali tu tengok juga kita. Lepas tu istighfar lah kan. Jadi dia rasa diri dah cukup dah puncak. Jadi apabila kita merasa diri kita dah kemuncak tadi, kan, maka tidak meningkat dah. Sedangkan sepatutnya kita merasai diri kita sentiasa lemah dan perlu meningkat. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata apa pada satu ketika ditanya oleh seorang sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiah. Dia kata apa? Wahai Ummul Mukminin, siapakah ada orang yang jahat? Dan macam mana dia mula menjadi orang yang jahat? Kan? Yang pertama kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Orang jahat ni yang orang yang rasa dirinya baik. Orang yang rasa dirinya baik, dia jahat. Maknanya bila kita semayang, kita rasa semayang kita dah khusyuk dah, Allah dah terima, itu kita buruk lah, kita jahat. Semayang dah. Semayang dah, tapi kita rasa semayang kita dah okey. Kita puasa kita dah okey dah. Maknanya kita tak terfikir pun nak meningkat. Tak fikir tak bahawa kita ada kelemahan. Tak fikir kita ada dosa. Dalam semayang pun ada dosa kan. Dalam semayang ada dosa. Sebab tu Allah cela orang semayang ni. Wawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Celakalah kata orang yang semayang dengan lalainya, semayang dengan riaknya. Ya, neraka al-ma'un. Yang disebut kat sini, bagaimana dalam semayang pun ada dosa. Dalam semayang pun ada syirik. Dalam semayang pun ada kan perkara yang Allah cela, sampai Allah sebut kan fawailul, maka celakalah. Allah laknat orang semayang yang lalai, orang semayang yang dalam keadaan terputus. Jadi semayang ni pun ada maksiat. Dalam semayang ada maksiat, apa lagi di luar semayang. Jadi bila kita rasa kita ni dah cukup dah, okey dah, aku dah okey dah, aku dah boleh zikir satu hari 1000 kali kan, la ilaha illallah 1000 kali selawat, dah boleh baca Quran satu hari 3 juz, dah boleh buat macam-macam, dah boleh buat macam, kita rasa kita okey. Bila rasa okey tu tak okey sebenarnya. Lepas tu kita rasa rendah diri dengan Allah, rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kita peningkatan kita untuk mentauhidkan Allah menjadi golongan al-muwahhidin. Orang yang mentauhidkan Allah itu akan terberhenti bila kita rasa kita dah sampai puncak, dah tak boleh pergi dah. Solat dah rasa nikmat, solat rasa seronok, Quran rasa lazat, zikir rasa tenang. Jadi tak ada dah perasaan dengki, jahat sebagainya, tak ada dah. Kita rasa kita dah okey dah. Padahal banyak lagi yang kita nak meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah apabila kita merasakan diri kita ini tinggi daripada orang lain. Tadi tu bila kita rasa dah cukup, puncak. Yang kedua, yang ketiga ni kita rasa diri kita lebih tinggi daripada orang. Tengok orang lain, kita rasa orang lain tu alah kolot, lemah, jumut ni. Orang lain tu tak macam aku dah duduk dalam tarbiyah lama dah. Aku ustaz, dia ni engineer je. Siapa dia nak cakap, aku nak tegur kat aku kan. Ada pernah sekali kan, ada seorang cakap, kamu ni engineer je kan. Engkau tahu aku siapa? Aku ni ustaz, PhD dalam agama. Kan, mana boleh tegur-tegur? Apa yang kau tahu? Saya akan sebut macam itu. Bila sebut macam tu aja, dia dah terhenti dah. Allah dah stop dah cahaya dia. Itu tanda-tanda orang yang takbur. Allah SWT tidak akan memberikan cahaya pada dia. Jadi apabila kita merasa bahawa diri kita lebih baik kedudukannya daripada orang lain, maka itu telah mendinding kita untuk meningkat basirah kita. Basirah kita tersekat. Pandangan iman hati kita tersekat. Tak boleh meningkat dah. Allah tutup, tak boleh nak kenal lah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tak boleh dah. Jadi ini yang mendinding kita ni. Sebab tu Nabi gambarkan tidak masuk syurga orang yang ada sedikit walaupun sebesar zarah sifat-sifat sombong. Sifat sombong
takbur, riak, tak ada sikit. Kalau ada sikit pun Allah tak haramkan dia syurga. Maknanya dia kena bakar dalam neraka dulu. Habis sifat-sifat takbur tadi baru masuk syurga, merangkak-rangkak masuk syurga. Hitam, legam dah, habis dah. Dibakar oleh Allah. Tak tahulah berapa ribu tahun. Sebab tu kalau kita ada sifat sombong, takbur, rasa rendah, tinggi diri, nampak orang rendah, maka itu tanda bahawa Allah menghalang cahaya iman, cahaya Islam dalam diri kita. Allah halang. Maka kita kena bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita kena sentiasa berada dalam suasana tawaduk, rendah diri. Sebab ini menghalang peningkatan kita. Kita ingat bila kita rasa kita bagus daripada orang lain, kita dah bagus. Tak. Allah tak suka orang-orang yang merasakan dirinya lebih bagus daripada orang lain. Bila kita rasa kita bagus daripada orang lain, maka pada kita itu cahaya iman, cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya ihsan, nurul iman, ihsan tadi akan terhalang. Di sinilah terhenti. Jadi sebab itulah ukuran kita bukannya kita, sebab tu saya sebut hari itu kan. Yang tertinggi, darjat di kalangan kita yang tertinggi bukan yang amat berhormat Perdana Menteri. Yang paling tinggi bukan Tan Sri, Datuk Sri. Yang paling tinggi bukan Sultan dan Raja. Gelarannya Maharaja. Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Gelarannya hebat-hebat. Yang paling mulia sekali ialah Abdullah, hamba Allah. Itu paling mulia. Yang paling mulia sekali. Sebab tu bila kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, maknanya cahaya Allah dah sekat dah. Itu tanda Allah sekat cahaya tadi. Hati-hatilah wahai pemimpin sekalian. Kalau ada pemimpin kat sini, semua pemimpin kita kan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu dipertanggungjawabkan. Jadi sebab itulah yang kita nak kena rasa yang nombor 3 ini pada hari ini kita bincang. Apa yang menghentikan kita daripada meningkat? Kita sembahyang, kita puasa, kita rasa nikmat sembahyang. Sembahyang Allahu Akbar, kita rasa kita khusyuk. Kita rasa kita rasa lazat sembahyang. Rasa manis baca Quran. Rasa puasa, kita rasa kuat berpuasa. Kita rasa seronok bangun malam. Kita boleh beribadah. Tiba-tiba dalam hati kita ada satu perasaan orang lain rendah, orang lain hina, orang lain tak seelok aku, orang lain tak sehebat aku. Ada perasaan itu. Pada masa itu Allah tahan cahayanya, basirahnya Allah tahan, tak boleh meningkat dengan sebab-sebab takbur dan sombong tadi. Ini rahsia kenapa orang alim, orang yang kita kata ada ilmu, orang yang ada agama, dia jatuh kerana dia rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sehingga tak boleh nak terima teguran. Tak boleh nak terima teguran. Dan kita akan nampak mula-mula dia sembahyang, dia puasa, lama-lama dah akan rendah. Makin turun, akhirnya tak sembahyang, tak puasa. Yazbillah min zalik. Kenapa? Terhenti. Bila cahaya terhenti, maka lama-lama akan timbul kegelapan demi kegelapan. Dan kegelapan itulah yang akan membawa kepada kepunahan, kemusnahan kepada seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tengok hati-hati. Dalam akhir zaman ni ramai orang sembahyang nak tunjuk-tunjuk. Ramai orang puasa. Ada satu penyakit dia panggil sumah. Apa penyakit ni? Suka cerita amal kita. Aku semalam kan aku boleh bangun. Bangun pukul 3 lah. Alhamdulillah. Aku tidur pukul 1, bangun pukul 3. Aku bangun tu, lepas tu rasa seronoknya aku bersemayang 100 rakaat. Allah bagi. Allah lipatkan masa. Dalam masa tu 100 rakaat aku buat. Semua khusyuk belaka. Waktu aku baca Quran 30 juz. Allah bagi sesuatu karamah, kita pun cerita kat orang. Allah bagi pada kita, bukan Allah nak suruh kita cerita kat orang. Allah bagi pada kita nak uji kita. Kita ni syukur tak syukur dengan taufik Allah bagi. Allah boleh bagi tak orang tu? Boleh bagi. Contohnya ada orang pula kata aku ni dah ada karamah. Apa karamah? Apa benda kamu ni karamah? Aku boleh berada di 2 tempat dalam satu masa. Waktu dia 2 tempat ni time traveller. Time traveller kan. 2 tempat satu masa. Aku boleh kalau nak pergi Mekah, aku tutup mata, baca-baca sikit, minta ke Allah tu sampai kat Kaabah. Wah, hebatnya. Allah bagi kelebihan pada seseorang bukan untuk kita cerita ke orang lain.
tapi untuk kita syukur kepada Allah. Lainlah kalau kita cerita tu ada sebab-sebab yang tertentu sungguh-sungguh dengan orang yang tertentu lah, mungkin dengan guru kita, murabbi kita. Kita cerita tu dalam rangka nak minta panduan. Ada pernah satu cerita, satu kisah. Ni di Indonesia, sekolah pondok. Pondok. Dia ni beramal sebagainya. Akhirnya Allah izin satu ketika dia mendapat mimpi. Ni belajar bila mimpi ni. Cerita akhir zaman banyak mimpi. Mimpi kena hati-hati. Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang baik alhamdulillah, yang tak baik. Apa mimpinya? Dia jumpa dengan seorang syekh. Nama tak kira lah, nama Abdul Khalid Jalani ke apa. Menyamar lah, setan menyamar. Lepas tu dia kata, wahai muridku, wahai anakku, sesungguhnya kamu telah beramal sekian. Ceritalah apa amalan dia. Kamu gini-gini dengan khusyuk, maka Allah menganugerahkan kamu satu ilmu pada hari ini. Laduni, min ladun. Ilmu dia min ladun, min Allah, daripada Allah. Ilmu laduni daripada Allah. Apa dia? Maka dia kata, kamu baca sekian, maka kamu boleh pergi ke Mekah, kamu boleh pergi ke mana saja kamu nak. Maka dia pun terjaga. Alhamdulillah, subhanallah, Allah bagi saya satu ilmu baru ni, yang guru tak ajar, murabi tak ajar. Kemudian dia pun mengamalkan. Setiap kali nak masuk Zuhur, dia akan baca ayat-ayat yang dia ajar tu. Pop, tiba-tiba ada kat Mekah, ada kat Kaabah, ramai berjemaah di Kaabah. Maka setiap waktu sembahyang, dia tak ada berjemaah di madrasah dia. Maka ustaz dia tanya, guru dia tanya lah, kiai dia tanya, mana pergi si fulan ni? Setiap kali sembahyang tak ada. Maka akhirnya dia dipanggil, datang. Dia panggil. Lepas tu dia bercakap dengan guru ni, sesungguhnya dia kata, saya telah mengamalkan sekian. Datang dalam mimpi, seorang alim datang bagi satu ilmu kat saya. Ilmu boleh lipat bumi, pergi ke Mekah dalam masa sekelip mata. Lepas tu dia kata, oh kamu pergi, jadi setiap kali semayang saya pergi ke Mekah lah. Semayang kat Mekah, saya tak semayang kat sini. Kat Mekah 100,000 kali ganda. Saya apa nak semayang kat sekolah kat Malasan. Maka guru dia, murabi dia kata, oh kalau macam itu, Imam Mekah tu dia kata adalah kawan dia. Maka boleh tak saya nak ada bagi hadiah, tolong bagi hadiah. Dia bagilah satu bungkusan pada dia, bagi bungkusan, bagi bungkusan kat dia. Lepas tu dia marah, boleh insya-Allah. Baik tuan guru, baik dia pun pergi. Tapi tuan dia pesan, kalau boleh masa pergi, jangan pergi masa waktu dah masuk dah. Kalau boleh sebelum waktu. Kenapa? Kalau kamu sebelum waktu, kamu boleh azan kat situ. Betul juga dia kata. Dia pun pergi. Akhirnya masuk waktu Zuhur, sebelum waktu Zuhur dia dah pergi. Dia masuk semayang waktu Zuhur di Mekah lah, bukan waktu Zuhur di Indonesia. Akhirnya dia pergilah. Dia ikut pesan, tengok dia pergi Kaabah semua tak ada orang, kosong. Mekah kosong, tak ada orang. Maka masuk waktu dia pun azan. Dia azan sekali, tiba-tiba dia rasa gegar macam gempa bumi. Dia terus azan. Guru dia kata, kalau kamu azan, kalau ada gempa bumi ke apa-apa pun, teruskan azan. Kenapa? Itu semua setan nak goda kamu. Teruskan kan. Macam kelam dia lah. Coba ni cerita kan. Jadi dia pun terus azan. Akhirnya gegar pensan. Dia sedar rupa dekat hutan. Mana hutan mana tak tahu. Celah-celah akar gitu. Kan? Dia pun menangis. Rupanya dia kena tipu. Dia tahu dia kena tipu. Dia bukan pergi Mekah, pergi hutan. Jin tu angkat dia pergi hutan. Jadi dia akhirnya dia tengok bungkusan, dia membuka rupanya Quran. Lepas tu dia pun baca Quran sampailah satu hari. Tak tahulah berapa lama. Saya berapa jam pun tak tahulah. Jadi akhirnya dia dijumpai oleh seorang tukang kayu yang nak ambil rotan. Orang kampung nak ambil rotan. Jumpa. Baik, dipendekkan cerita sini. Bagaimana keadaan kita ni, kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah sebagainya, kita pun rasa lebih baik daripada orang lain, kita rasa ilmu kita tinggi, akhirnya kita tertipu. Ini ada salah satu daripada. Jadi kita lihat, kita kena tengok benda ni. Sebab bila kita rasa je kita lebih baik daripada orang lain, sedarlah bahawa cahaya dia sekat. Allah sekat basirah kita. Jadi sebab itulah, macam mana kita nak melihat Dajjal, macam mana kita nak melihat tentera dia, perancangan jahat dia. Orang kata teori konspirasi kan, macam mana nak nampak perkara-perkara ni? Tak nampak kan, melainkan dengan basirah. Kita kena melihat dengan basirah. Jadi macam mana nak dapat dengan basirah? Kalau kita ada sifat sombong, takbur, ini bukan nafsu lagi ni. Inilah kita merendahkan orang lain. Maka ini akan menyebabkan kita tidak meningkat. Semayanglah berapa sampai bengkak-bengkak kita punya dahi, hitam-hitam kat sini kan. Tapi takbur, sombong, Allah tak terima. Baik, kemudian yang keempat, cara ringkas yang kita sebut kat sini, kita bersifat
qanaah bihi. Qanaah bihi ni maknanya kita bersifat puas hati dengan apa yang kita ada. Puas hati. Yang pertama tadi, beza dengan pertama tadi. Yang pertama tadi kita tak ada daya nak meningkat, kita rasa malas ni sebenarnya penghalang. Jangan malas, kena rajin. Kalau malas, apa ubat malas? Ubat malas rajin lah, tak ada jawab lain lah. Kena rajin. Macam mana nak rajin? Macam mana rajin tu dah ada ubat dia. Malas ubatnya rajin. Macam mana nak rajin? Kita kena keluar daripada kepompong keselesaan kita. Kita kena keluar. Kalau kita duduk kat rumah yang malas-malas, semua rumah tidur-tidur, keluar daripada rumah tu. Cari rumah yang jenis bangun malam. Cari di rumah yang boleh pergi subuh. Keluar dari kepompong kemalasan. Kalau kita rasa kita punya kehidupan kita malas je, maknanya gaya hidup kita tak betul. Ubah gaya hidup, kata Najib dululah kan. Ubah gaya hidup. Jadi maknanya malas ni dia suasana yang mengelilingi kita. Jadi apabila kita bersifat qanaah bihi, kita berpuas hati dengan diri kita sendiri. Apa yang ada pada kita cukup begitu sahaja, maka dia akan menghentikan peningkatan kita. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah apakah zikir yang pertama selepas kita sembahyang? Lepas sembahyang zikir pertama apa? Ingat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas sembahyang, lepas bagi salam, apa zikir pertama? Subhanallah, la ilaha illallah. Zikir pertama ialah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasul kata 3 kali sebut minimum astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa Nabi ajak istighfar padahal kita baru sembahyang? Baru sembahyang. Sembahyang ni kan ibadah yang paling tinggi lah. Tapi astaghfirullah Nabi ajar kan? Kenapa? Kerana dalam sembahyang kita pun ada kelemahan. Apa kelemahan dalam sembahyang kita? Banyak kelemahan. Masa takbir tu pun dah tak ingat dah. Allahu Akbar. Masa takbir ihram tu pun kita dah terlepas dah. Terlepas apa? Fokus pada Allah. Sembahyang ni ialah satu appointment kita dengan Allah, meeting kita dengan Allah. Tapi berapa banyak kita jaga sungguh-sungguh meeting kita dengan Allah. Alah sembahyang sunat je ustaz, sembahyang sunat je, sembahyang apa, sembahyang duha. Tak apa. Sembahyang duha tu appointment dengan Allah tu, jangan main-main. Kita nak appointment dengan raja, dengan sultan, dengan agung, nak appointment dengan agung, boleh kita pakai sebarang-sebarang. Boleh kita buat sebarang-sebarang. Tak ada persiapan, persediaan. Ini kan pula nak jumpa dengan yang maha agung. Yang maha agung, Allah. Jadi walaupun sembahyang sunat, jaga sembahyang sunat tu. Sebab tu sebelum solat apa sebenarnya sebelum solat? Taubat. Sebab tu berwuduk itu ambil sembahyang. Tu taubat. Taubat sebenarnya membersihkan di luar, kita bersihkan anggota kita kan, anggota ambil sembahyang tadi kan, anggota wuduk. Tapi di dalamnya taubat. Bila kita basuh muka contohnya, kan, basuh di wajah kita ni, maka kita bertaubat apa dosa yang ada kat situ. Dosa kat mata, dosa kat hidung, kat telinga, kat mulut dan sebagainya. Dosa kat otak kan. Jadi sebenarnya nak masuk semayang tu pun dah ada persiapan dia. Dia bukan main-main. Kita nak jumpa Allah ni. Siapa Allah ni? Allah yang jadikan kita. Allah yang bagi rezeki pada kita. Allah yang memberi kesihatan pada kita. Allah yang menghidupkan kita. Nak jumpa Allah. Tiba-tiba semayang kita lebih kurang. Jadi sebab itulah Nabi kata, apabila kita habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita habis di salam, Astaghfirullah. Kita minta ampun ke Allah. Sebab kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita lalai, akal kita lalai, fikiran kita tak ke mana-mana, kan? Tak betul-betul khusyuk, tidak mengagungkan Allah, berdepan dengan Allah tetapi tidak mengagungkan Allah. Lalai. Jadi sebab tu kita lihat di sini, Nabi ajar kita apa? Sentiasa ada kelemahan dalam amal kita. Mesti ada kelemahan. Sebab kita hamba. Baca Quran. Aku dah baca Quran dah. Aku dah hafal Quran 30 juz. Baik, saya tanya dengan yang hafal Quran 30 juz kat sini. Berapa banyak daripada 30 juz tu yang kita dah amalkan? Yang kita dah amalkan, dah hayati. Orang yang banyak hafal Quran, dia tak amalkan Quran tadi, dia akan jadi hujah pada dia nanti. Lagi teruk daripada orang tak hafal Quran. Jadi jangan bangga sebab hafal Quran. Jangan bangga sebab kita baca Quran sedap. Baca Quran sedap tapi lalai. Lagi Allah murka pada kita. Yazbillah bin zalik. Jadi sebab itulah yang keempat ni perkara yang menyebabkan kita terhenti. Hidayah Allah terhenti dan kita tak boleh nak islah diri kita. Tak boleh nak islah akidah kita. Nak memperbaiki tauhid kita.
ialah apabila kita rasa qanaah bihi, kita rasa puas hati dengan apa yang ada pada kita. Kerana mereka yang merasa qanaah tadi itu, maka mereka tidak akan meningkat. Dan Allah SWT tidak akan memberi pertolongan kepada mereka yang tidak meningkatkan diri mereka. Baik, yang terakhir sekali kat sini ialah, iaitu kita hendaklah melihat bahawa seseorang itu akan terdinding daripada peningkatan. Tak boleh nak meningkat. Tak boleh meningkat tauhidnya. Dia sampai satu peringkat, dia paras tu je. Dia paras tu je. Kenapa? Kerana tidak ada murabbi yang akan membimbing dia. Kita tidak ada orang yang membimbing kita. Kita tidak ada orang yang membimbing kita. Sehingga menyebabkan kita tak tahu kita di mana. Kita tak tahu kita apa. Apa ke kita ni, tak tahu. Sebab tu dalam ilmu hadis dan ilmu Quran, mustalah hadis dan ulumul Quran, dalam bab Quran dan hadis ni, antara perkara yang penting ialah sanad. Antara perkara yang penting ialah sanad. Maknanya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam turun sampailah ke kita. Sampailah ke kita. Itu rujukannya, sanad tadi. Kenapa dipentingkan sanad? Kerana sanad itulah yang akan memastikan bahawa yang kita baca itu betul. Quran ni betul Quran. Diriwayatkan secara mutawatir, ramai. Ada guru-gurunya. Belajar dengan dia punya bacaan-bacaannya. Hadis pun sama juga. Ada sanad dia. Amalan pun ada sanad juga. Amalan ada sanad. Ada panduannya, ada guru. Tapi masalah kita hari ni, kita dah di dunia di zaman Dajjal ni. Kan? Kita amalan semua pakai internetnya. Ustaz-ustaz kita, sekali tu saya tanya, Ustaz apakah ayat ni, apa ni, hadis ni? Senang aja. Kan? Picit je dapatlah hadis tu. Nak ada apa? Sebut je. Sebut ujung jari tu, ujung jari. Jadi dia dapat hadis tidak ada sanad. Bila tidak ada sanad, dia belajar dengan siapa? Dengan akal. Okey, tak apalah, boleh akal boleh fikir, tapi setakat tu lah. Setakat akal lah. Setakat dia boleh fikir lah. Tapi rohnya macam mana? Di mana basirah? Di mana imannya? Di mana yakinnya? Itu perlukan kepada guru. Perlukan kepada murabbi. Orang yang boleh membimbing kita. Seorang yang tidak pernah ditarbiah tidak boleh mentarbiah. Seorang yang tidak ada tidak boleh memberi kepada sesuatu yang dia tidak ada. Orang yang tidak pernah melalui proses tarbiah, dia tidak akan boleh tarbiah walaupun namanya doktor syariah. Bukan doktor syariah yang mana-mana ada orang nama syariah. Doktor yang belajar syariah. Doktor yang belajar Quran, dia tak pernah ikut tarbiah Quran. Dia belajar Quran, hafal Quran, boleh baca Quran, sedap baca Quran, tapi tidak pernah mengikuti manhaj tarbiah Quran. Sistem macam mana nak mendidik Al-Quran tadi dengan murabbi. Maka pada ketika itu dia boleh baca Quran, dia boleh taranum, boleh mengajar, tapi setakat tu je. Dia tak boleh sampai kepada basirah. Jadi sebab itu salah satu perkara yang penting dalam proses tarbiyah ini ialah murabbi misali disebut. Murabbi misali. Dan saya ada sentuh benda ni kuliah-kuliah lepas sentuh. Macam mana nak dapat murabbi misali ni? Macam mana nak dapat siapa lah yang boleh bantu kita ni? Dia ada peringkat-peringkat dia. InsyaAllah mungkin saya boleh ulang lagi lah kemudian. Dan sebut kat sini, apakah perkara yang menyebabkan kita terhenti di dalam peningkatan kita ataupun basirah yang ada pada setakat tu je? Kerana kita tidak ada orang yang membimbing kita. Sebab tu kita kena cari guru-guru yang mursyid. Ada seorang ustaz. Saya buat point ni pada satu forum. Saya ingat lagi. Saya ada 2-3 orang ustaz. Kami tengah bercakap. Saya sebut salah satunya murabbi misali. Kita kena ada murabbi misal. Ustaz tu tegur. Ada ustaz ni, dia agak kasar sikit. Dia tegur. Mana nak cari murabbi misali yang ini? Mana nak cari murabbi misali? Mana nak cari murabbi mursyid? Mana ada? Dia kata, tak ada. Dalam hati saya kata apa? Bukan tak ada ustaz, ustaz tak jumpa. Ustaz tak jumpa. Dia belajar sampai Al-Azhar ke, sampai Jordan ke, sampai mana ke, tapi tak pernah ada guru yang betul-betul membimbing dia. Kalau kita tengok ulama-ulama besar, kan, semua ada guru-guru dia. Berjumpa secara talaki, sama ada talaki sekejap atau lama, itu lain cerita. Kemudian dia mengikuti sistem pentarbiahan, proses. Sebab tu kita boleh bincang benda-benda detail sikit-sikit ni, sebab kita sama-sama melihat sistem pentarbiahan tu. Dia bukan sekadar kita belajar dan mengajar.
belajar dan mengajar ni macam universiti lah. Kita boleh tengok YouTube habis. Sebab tu YouTube tak cukup tuan-tuan dan puan. Tak cukup. Tak cukup YouTube. YouTube ni sebagai spark. Untuk spark kita boleh. Tapi kita perlu bersama. Kalau tak boleh bersama, selalu bersama sekali-sekali tak apa. Dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tu kalau ada masalah, kita tahu kat mana kita nak rujuk dan refer. Dan di sinilah kita lihat hati akan terhenti daripada peningkatan. Kerana apa? Kerana di dalam hati itu ada satu sifat yang kita memerlukan kepada orang yang membimbing kita. Ada tak? InsyaAllah ada. Jangan cakap tak ada. Ada. Siapa yang cakap tak ada tu maknanya dia tak jumpa orang tu. Sebab tu salah satu tanda ialah sanad. Contohnya kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah ni dia ada sanad. Bukan Quran je ada sanad, kalimah syahadah pun ada sanad. Dan sanadnya tu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir, kita ingat sanadnya tu sampai ke imam. Imam baca kita ikut dia kan. Sanad sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia adalah demi jalur ni, dia banyak jalur, dia banyak kan. Jadi nak sebut kat sini salah satu perkara yang penting yang kadang-kadang kita tak perhati, tak tengok betul-betul ialah dan kita perlu ada orang yang boleh membimbing kita, murabbi. Jadi saya dah tengok 1000, satu hari 100 ceramah YouTube saya tengok. Semua ustaz saya tengok, semua jenis ustaz kan. Yang jenis Pak Wahab lah, Pak Wahab lah, Pak Wahib lah kan. Hak jenis-jenis Pak Sawaja lah, macam-macam lah. Semua saya ikut. Pak Syiah pun saya ikut. Semua saya ikut. 100 ceramah satu hari saya dengar. Satu hari 100 ceramah. Sama tak dengan bertemu dengan seorang murabbi? Sekejap 5 minit, 10 minit, 1 jam. Tak sama. Tak sama. Sebab di situ ada barakah. Di situ ada roh. Ini kita sebut basirah. Kalau kita cakap dapat ilmu, macam mana orang barat dapat ilmu, mungkin insya-Allah boleh lah. Tapi nak mendapat basirah, mendapat satu syu'ur, perasaan, rasa hati macam mana kita nak mendekati Allah. Yang ini kita perlukan kepada murabbi. Maka sebab itulah salah satu daripada perkara yang menyebabkan seorang terhenti apabila dia tidak ada guru, dia tidak ada murabbi. Jadi sebab tu nak kena berhubung. Sebab tu kita nak kena ada satu bentuk pertemuan. Tak lama pun tak apa, sekejap kan, jumpa sekali-sekali tak apa. Saya bagi satu contoh. Saya pernah sekali jumpa dengan seorang, masya-Allah, hebat. Hebat dia. Jumpanya kan tidaklah selalu. Tapi sekali jumpa tu mesti ada cahaya pandangan yang saya dapat. Ada sekali tu saya jumpa dengan seorang syekh yang berada yang dia mengajar di masa tu mengajar di universiti lah. Jumpa dia. Bila kita jumpa nak tanya masalah, ni contohnya masalah. Kita tanya masalah. Masa nak pergi jumpa dia tu, macam-macam masalah, macam-macam soalan. Soalan banyak penuh. Berat kepala, berat bahu, berat kepala, hati sedih nak tanya soalan kat dia. Kan? Kita pun jumpa kat dia, ini contoh seorang yang murabbi ni kan. Bila saya jumpa dengan dia kan, tak tanya dia soalan. Tanya 1, 2, 3, 4, banyak soalan saya tanya dia. Dia senyum je. Senyum, kemudian akhirnya saya diam. Cukuplah, itulah soalan saya. Banyak, panjang lah. Jumpa seminggu sekali, 11 kali kadang-kadang. Apa dia jawab? Ya akhi, dia kata. Wahai saudaraku, sabar. Jawab dia sabar je. Dia punya panjang saya tanya soalan, dia jawab sabar, dia kata. Dan bila dia jawab sabar tu, saya boleh dapat jawapan semua sekali. Semua yang apa ni, soalan saya tu, tanya saya tu, semua banyak-banyak tu, boleh saya boleh faham macam mana nak jawab jawapan tu dengan satu perkataan ni, sabar, dia kata. Sabar, dia kata. Saya pun subhanallah. Rupanya banyak masalah ni Allah nak suruh kita sabar. Dia bukan cakap nombor 1, soalan nombor 1 jawapannya gini, menurut kaedah fiqh gini, hadis sekian. Soalan nombor 2 gini. Tak, sabar dia kata. Tapi sabar tu cukup masuk dalam hati saya sehingga saya kata apa? Subhanallah. Rupanya aku tak sabar. Rupanya aku kurang sabar. Macam tu. Jadi bila berhadapan dengan orang yang ada roh ni, ada basirah ni, lain. Dia bukan ceramah gitu sampai berjam-jam, tak. Saya ialah ceramah berjam-jam. Sebab saya tak ada kekuatan. Cari orang yang ada kekuatan. InsyaAllah. Baik, itulah antara perkara-perkara yang penting
untuk pada hari ini, perkara yang menghalang kita daripada meningkat. Meningkat dalam kehidupan kita, kehidupan tarbiyah. Tarbiyah kita nak meningkatkan diri kita. Supaya mudah-mudahan di akhir zaman kita tidak bersama-sama dengan golongan-golongan orang yang dilalaikan oleh Allah. Dilalaikan dengan apa? Dilalaikan dengan macam-macam lah perancangan jahat ni yang ada ni kan. Sekarang ni makin panas insya-Allah malam ni akan ada satu kuliah khas. Kita akan buat sambungan daripada apa yang kita bincangkan yang lepas mengenai bagaimana realiti kehidupan mukmin ketika di era mulkan Jabariyah, ketika di era kita diserang di mana-mana. Jadi insya-Allah malam ni 9.30. Sampaikanlah kepada kawan-kawan siapa yang ada tu. Tapi oleh kerana FB ni private, kena jadi member dulu, kena join member dulu. Saya tak tahu nak publickan dan sebenarnya FB tak bagi public kan. So jadi private. Jadi saya ni jadi private. So siapa yang boleh ikutlah insya-Allah, sampaikan, masuk jadi join, jadi boleh dengar lah. Ataupun mungkin ulangannya tu boleh dengar di Minda Dr. Nur Azman atau Minda Ustaz Nur Azman di Telegram. Cari channel tu Minda Ustaz Nur Azman, insya-Allah. Itulah insya-Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, ampunkan kelemahan kita. Minta maaf banyak cakap. Saya minta ampun kepada Allah, minta kepada tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amalan kita. Ya Allah, janganlah jadikan dosa kami, janganlah jadikan kelemahan kami, kehinaan kami. Janganlah ya Allah Engkau jadikan keaiban kami, jahilnya kami ini penghalang hidayah-Mu, penghalang taufik-Mu, dan penghalang kepada pertolongan ma'unah dan karamah, penghalang kepada segala kebaikan. Ya Allah, ampunkan kelemahan kami. Kita doalah supaya Allah masukkan kita dalam golongan orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, al-mahdiyin. InsyaAllah tak lama dah tuan-tuan dan puan, tak lama dah kita akan menang. Saya tak nak cakap tak lama Dajjal akan keluar, tak lama kita akan menang. Sebab orang yang beriman dia menang. Dajjal keluar ke, siapa bapak Dajjal keluar pun kita menang. Jadi selama orang kata apa Dajjal nak keluar dah ni, Dajjal nak keluar ni, kita nak kena wajibkan ambil ni, ambil itulah, suntikan ni, suntikan tu lah, macam-macam nak kena wajib. Takut, nak perang lah, nak apa macam-macam, dukhan nak keluar, semua menakutkan. Jadi kita jangan cakap yang menakutkan. Orang beriman tak cakap takut, dia kata apa, insya-Allah tak lama lagi kita akan menang. Sebab janji Allah kita menang. Kita fokus pada kemenangan. Bila kita fokus pada kemenangan, insya-Allah ketakutan akan hilang. Takut pun sekejap je, lepas tu Allah bagi menang. Allah dah janji menang, siapa lagi yang lebih benar janjinya daripada Allah? Jadi kita tengok, fokus pada kemenangan. Jangan fokus pada ketakutan. Fokus pada ketakutan, panik. Tinggal kerja, tinggal rumah, tinggal apa, masuk hutan, tengok selai sepinggang. Tak ada apa-apa. Jadi kita buat sesuatu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan iman. Jadi kita tidak ikut sunnah, tidak ikut syariat. Jadi kalahlah kita. Sebelum menang kita kalah dah. Jadi fokus pada kemenangan. Nak fokus kemenangan macam mana? Ni amalan-amalan yang kita bincang. Ini kita kena fokus. Bila kita fokus pada kemenangan, insya-Allah kita positif, fikiran kita positif kan. Takut macam mana pun, alah takut sikit je, Allah lagi kuat kan. Apa nak takut pada makhluk kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang insya-Allah kita kena lihat. Insya-Allah malam ni kita akan bincang dan ancaman-ancaman sebagainya. Kita akan tengoklah apa yang perlu dibuat. Doalah supaya Allah berikan kekuatan. Kalau tak ada kekuatan saya tangguh kan. Tapi insya-Allah kalau ada kekuatan, Allah bagi kekuatan, kita akan buat insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah
ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam ni insya-Allah.